Penulisnya semua orang sedia maklum. Kita tahu dalam masyarakat kita seluruh dunia ni adalah antara figure yang paling dikenali ramai. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang namanya Yahya bin Sharaf Al-Murri An-Nawawi, ataupun boleh disebut juga sebagai An-Nawawi. An-Nawawi adalah satu sebutan yang sahih untuk disebut, kerana kenapa disebut sebagai Al-Imam An-Nawawi? Kerana Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf berasal daripada perkampungan Nawa yang terletak sekarang ni di Huran, di Syria, ataupun zaman dulu disebut sebagai Asyam. Maka sekarang ni Al-Imam Nawawi kita boleh katakan dia berasal daripada Syria. Dan beliau digelar sebagai Abu Zakaria. Walaupun kita tahu Al-Imam An-Nawawi dia tak ada anak. Dia tak ada anak nama Abu Zakaria. Abu orang panggil Abu ni bapa fulan. Yang mana yang disebut sebagai kunyah, nama panggilan. Abu Hurairah, Abu Hafs, Abu siapa lagi? Macam-macam Abu yang kita tahu sekarang, itu adalah dinamakan sebagai kunyah, nama panggilan yang digalakkan untuk kita gunakan. Abu Zakaria, Imam Nawawi tak ada anak nama Zakaria. Tapi wallahu alam kenapa dia dinamakan sebagai Abu Zakaria, itu saya tak tahu. Tetapi beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijrah, iaitu pada kurun ke-7 Hijrah. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau kita dalami sejarah dia, kita akan mendapati bahawa ciri-ciri untuk menjadi seorang ilmuwan yang terbilang sudah wujud pada diri Al-Imam An-Nawawi rahimahullah semenjak beliau kecil lagi. Allah dah tunjukkan mungkin antara karamah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana ketika itu beliau baru berumur 7 tahun, kecil. Satu malam pada 27 Ramadan, sebagaimana yang disebut oleh ayah kepada Al-Imam An-Nawawi, yang kemudian diceritakan kepada sahabat Al-Imam An-Nawawi Alauddin ibn Al-Attar. Satu malam tu masa Imam Nawawi kecil 7 tahun, pada 27 Ramadan, satu malam tiba-tiba Imam Nawawi bangun. Dia terjaga, dia kata dia nampak cahaya dekat rumah dia. Dan dia pergi kejutkan mak ayah dia, dia kata, "Mak ayah, cahaya apa ni? Cahaya apa kat bilik ni?" Sebab dia orang tidur sekali. Sebab family Al-Imam Nawawi bukanlah family yang berada. Ayah dia hanyalah macam orang kata tokek kedai runcit kecil-kecilan. Dan rumah dia pun berkongsi bilik dan umpamanya kecil. Jadi Imam Nawawi kejut, dia kata, "Kenapa banyak cahaya ni? Lampu tak ada. Tapi kenapa dia nampak cahaya?" Ayah dia bangun, mak dia bangun, kata tak nampak apa pun. Tak ada. Tetapi bila dia tahulah budak kecil takkanlah nak menipu umur-umur macam tu, dan tak ada reason kenapa dia nak tipu nampak cahaya dan umpamanya. Jadi ayah dia pun terdetik, kata, "Oh, barangkali malam ini adalah malam Lailatul Qadar yang mana Allah singkapkan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki." Kemudian Al-Imam An-Nawawi daripada kecil, kalau kita tengok, satu hari Syekh Yasin Al-Marrakushi. Syekh Al-Marrakushi ni satu bandar yang famous di Maghribi. Beliau satu hari tu lalu, dia datang ke perkampungan Imam An-Nawawi. Kemudian dicerita dia ternampak seorang budak tengah duduk membaca. Duk baca macam-macam. Budak kecil umur 7-8 tahun. Dan kemudian dia ternampak kawan-kawan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tarik dia. Kata, jom main. Yalah macam kita kecil-kecil. Kalau kita kecil-kecil baru kita nak belajar, tiba-tiba orang datang, jom main selipar 3, jom main galah panjang, jom main, zaman sekarang jom main PS, jom main. Budak-budak naluri dia diciptakan untuk bermain, untuk nak berhibur. Dan tapi Imam Nawawi pelik. Sebab dia tengok Imam Nawawi menangis-nangis, tak nak ikut dia main. Sebab dia kata dia nak belajar, dia nak baca. Jadi dia tengok sikap Imam Nawawi tu, dia rasa macam kagum, Masya Allah. Jarang nak tengok budak-budak kecil yang memang daripada kecil dia memang passion dia membaca, bukan bermain. Lalu dia pun pergi jumpa dengan ayah Imam Nawawi. Kemudian dia kata ke ayah dia, dia kata, "Jagalah anak kamu ni baik-baik. Sebab aku jangka satu hari nanti dia akan menjadi someone yang besar." Maksudnya aku jangka dia akan menjadi seorang ulama yang besar. Sebabkan sikap dia yang ada tu. Ayah dia pun macam pelik. "Kenapa kamu kata macam tu? Kamu ni bomoh ke? Nak tilik masa depan?" Tak. Dia kata, "Cuma perasaan aku sahaja bila mana aku melihat Imam Nawawi punya sikap begitu." Jadi itu antara sikap Imam Nawawi yang dah tunjuk daripada kecil,
yang mana kita akan dengar lagi selepas daripada ini bagaimana sikap itu berkembang menjadi seorang yang kita rasa pelik, macam mana seorang manusia boleh begitu sekali. Lalu Imam Nawawi pun hidup macam biasa, dan dia membaca sendiri, hobi dia, sampailah umur dia 18 tahun. Jadi Imam Nawawi ni sebelum 18 tahun dia tak adalah orang kata belajar secara takhasus, secara spesifik sebagaimana ulama-ulama punya tradisi yang dulu. Yang kalau ulama tradisi yang dahulu daripada kecil lagi, umur 5 tahun dah start hafal Quran, umur ni dah pergi merantau. Imam Syafi'i sendiri umur 7 tahun dah di merantau dah untuk nak belajar solo, seorang. Siapa kita daripada kalangan mak ayah hari ni yang berani lepaskan anak dia umur 7 tahun pergi sendiri, entah pergi ke mana, belajarnya macam mana. Anak kita pergi asrama yang kita tahu ada tempat untuk dia berteduh tu pun kita dah risau. Macam mana dilepaskan anak untuk nak belajar. Ini menunjukkan pada zaman ulama dulu, anak-anak ini dah matang pada usia yang awal. Kita tak boleh compare dengan kanak-kanak hidup pada zaman sekarang. Anak-anak kita pada zaman sekarang ni umur 7 tahun memang tak kerti apalah. Umur 9 tahun pun tak kerti apa. Umur 18 tahun pun masih lagi macam budak-budak. Kita masih lagi umur 18 tahun main Digimon ke, main apa-apalah. Tapi anak-anak dulu, sampaikan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah yang kita kenal, yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari, sendiri pada umur 9-10 tahun dia dah pergi ke Mekah daripada Palestin. Dia duduk Mekah seorang-seorang, dia belajar seorang-seorang. Begitulah kita kata bagaimana ulama dulu merantau mencari ilmu sampaikan menjadi apa yang kita dengar pada hari ini. Jadi Imam Nawawi ni dia lambat sikit lah. Umur 18 tahun barulah dia boleh merantau. Lebih kurang umur-umur kita hari ni lepas SPM kan. SPM umur 17 tahun, umur 18 tahun pergi overseas ke, pergi mana-mana sambung belajar universiti ke. Jadi sekitar tu umur Imam Nawawi 18 tahun dia pergi merantau. Dia pergi ke Dimashq. Taklah jauh sangat, tapi kira merantau lah dia seorang-seorang. Jadi dia sampai ke Dimashq dalam keadaan dia tak tahu nak duduk mana. Bagaimana seorang ibu bapa orang kata berani nak lepaskan anak dia. Kalau zaman sekarang ni kita akan cek bilik, biar duduk bilik ni, biar duduk bilik ni, duduk selesa. Saya sendiri pun kadang-kadang risau. Anak yang kecil kadang-kadang saya pergi ke kelas, anak yang saya hantar pergi sekolah hari-hari awal tu nak duduk mana, dia okey ke duduk sini, nak bagi dia dapat tempat yang selesa, yang buatkan dia boleh belajar. Tetapi yang Nawawi ayah dia lepas gitu, dia umur 18 pergilah merantau seorang. Jadi dia pergi ke sana tak tahu nak duduk mana. Jadi kebetulan dia pun singgah ke satu madrasah, iaitu Madrasah Ar-Rawahiyah, dan dia bertemu dengan mufti Biladus Syam, negeri Syam ketika itu, Ibnul Firkah. Dan sembang-sembang Ibnul Firkah pun nampak An-Nawawi ini mempunyai ciri-ciri seorang penuntut ilmu yang sejati. Jadi dia kata tak apalah, kamu duduk dekat madrasah ni, ada bilik kosong. Jadi Imam Nawawi duduk kat Madrasah Ar-Rawahiyah tu, dia duduk situ sampailah dia mati. Bayangkan dia duduk situ je. Jadi Imam Nawawi antara ulama yang tak banyak merantau. Dia hanya stay dekat Dimashq dan dia belajar. Yang disebut dia hanya keluar daripada Dimashq 2 kali je sepanjang hayat dia, iaitu ketika dia menunaikan haji, dan yang kedua ketika dia balik kampung masa dia nak meninggal. Selain daripada duduk situ sampai mati. Very simple dia punya life. Jadi dia pun duduk dekat madrasah tu alone, seorang. Dan antara yang teman dia sebagai roommate ketika itu ialah Alauddin Ibn Al-Attar, yang disebut sebagai Imam An-Nawawi Junior. Jadi Imam An-Nawawi Junior ni dia lah, sebab apa? Dia belajar dengan Imam Nawawi, dan dia orang yang roommate dengan Imam Nawawi, dan dia orang yang banyak serve Imam Nawawi, dan di samping dia belajar dengan Imam Nawawi. Jadi dia sentiasa mendampingi Imam Nawawi, dan dia ambil ilmu Nawawi, dan dia belajar daripada sikap akhlak Imam Nawawi, sampai orang kata dia bagaikan mini Imam An-Nawawi. Dan Imam An-Nawawi bila mana dia belajar berbeza dengan cara kita belajar hari ni. Sebab itulah kalau kita tengok macam mana dia boleh dapat apa yang dia lalui, kita hari ni tak dapat. Walaupun dia kata aku belajar di Dimashq secara konsisten macam tu selama 6 tahun. Lebih kurang macam kita nak kata hari ni kita belajar degree lah juga, dengan metriknya sikit, dengan ataupun belajar bahasanya lebih kurang 5-6 tahun. Tapi kenapa kita belajar 6 tahun pada hari ni kita masih macam tak reti apa, ataupun kita masih lagi entah tak tahu jadi apa, ataupun makin teruk, ataupun masih kosong lagi. Tapi Imam Nawawi dia belajar dalam 6 tahun, Allah bukakan pintu macam-macam, buat dia pintu ilmu dan seumpama. Dan of course Allah nak buka pintu begitu bukannya dengan ahlan wa sahlan, welcome, silakan.
Mesti kena dengan usaha. Allah sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha bersungguh-sungguh, barulah kami akan menunjukkan jalan kami. Jadi Al-Imam Nawawi dia bagi tahu 6 tahun sepanjang aku di Dimashq, macam mana dia belajar? Dia kata aku belajar 12 kelas satu hari. 12 kelas satu hari. Kalaulah kita anggarkan satu kelas tu sekitar 1 jam, dan dia punya kelas rutin bagi orang tradisi zaman dulu, lepas subuh bermula kelas. Jadi lepas subuh bermula kelas, you nak sarapan, you belum sarapan, you tak sarapan, kelas mula lepas subuh. Siapa tak sarapan, nasib. Jadi sebab tu ramai ulama dulu tak sarapan. Sebab kelas dia berderet dan dia orang tak willing tu nak ponteng. Jadi Imam Nawawi sampai ke lepas subuh, katakan 1 jam satu subjek, dengan nahwu, dengan saraf, dengan adab, dengan hadis, ulumul hadis, fiqh, usul fiqh, dan pelbagai lagi cabang. 12 subjek dia kata, yang mana daripada pagi sampai ke malam. Dan satu kelas itu bukannya hanya berada di tempat yang sama. Contoh hari ni kita kelas 8 jam, daripada pagi sampai ke petang duduk di Baitul Salam. Tak. Tapi kelas dia berpindah randah. Mungkin kejap lagi bukan kat Baitul Salam, sekejap lagi kat jalan sekian, sekejap lagi dekat belah sana. Jadi sambil dia pergi berjalan tu, Alauddin ibn Attar, sahabat roommate dia ni, yang sentiasa bersama dengan dia ni, dia bagi tahu betapa Imam Nawawi appreciate masa yang ada. Daripada satu kelas pergi ke satu kelas yang lain, sambil dia berjalan, dia akan menghafal, dia akan mengulang, dia akan membaca, dia akan sorang-sorang macam tu lah. Dia akan baca, dia akan ulang. Dia tak akan membazirkan 1 saat sekalipun daripada masa dia. Dia belajar begitu dahsyat. Sampai ke kelas, sambung lagi kelas. Daripada kelas ni nak pergi ke kelas lain. Baca, non-stop. Orang kata macam gila buku lah. Memang dahsyat. Jadi Imam Nawawi sampai ke malam tak makan. Daripada pagi tu sampai ke malam dia tak makan. Bila balik sampai ke rumah, kita anggarkan lepas maghrib, lepas isyak lah. Dia kata dia balik malam. Bila dia balik malam, kalau kita hari ni, dah penat lah hari ni, malah esok penting. Mesti gitu dah. Sebab kita rasa hari ni aku dah belajar rajin lah, esok nak kerja ke, esok nak belajar kelas ke apa. Excuse macam-macam. Tapi dia kata bayangkan, dia maintain rutin dia begini 6 tahun. Sampaikan dia kata apa, dia balik malam, dia tak ada nak relax, dia balik jap, dia baru makan. 1 kali sehari sahaja dia makan. Kita hari ni makan banyak kali dan makan sedap. Kan? Kita datang ke kelas, mungkin jap lagi ada orang belanja lagi. Nak hidangkan sponsor makanan lagi, boleh makan lagi. Nak make sure kita boleh belajar dalam keadaan concentrate. Imam Nawawi terbalik. Aku tak nak makan banyak sebab benda tu mengganggu aku belajar. Bila aku makan banyak, dia kata, aku akan ngantuk, aku akan mula rasa malas, jadi menyebabkan aku tak mau. Sampaikan kawan dia, kesian lah, dia kata, takkanlah kamu makan sekali sehari, aku nak belanja kamu tembikai je. Dia nak bagi makan tembikai pun, Imam Nawawi tak mau. Kalau kita makan je lah sikit, salahnya. Dia kata, no, kalau aku makan tembikai ni, sejuk, nanti badan aku rasa lembab, dan aku mula ngantuk dan susah nak belajar. Tak mau. Makan sehari sekali, minum sehari sekali. Kawan dia yang bagi tahu, sebab kawan dia yang serve, Alauddin bin Attar. Dan bila mana dah habis makan tu, dia pun start akan duduk balik dekat meja dia, dan dia akan study, ulang kaji, dia akan tulis, whatever lah. Tapi dia akan duduk atas meja dia tu. Kemudian dia kata apa? 2 tahun sepanjang aku buat macam tu, selama 2 tahun berturut-turut, aku punya badan belakang ni tak merasai tanah. Apa maksud dia? Bukan tak tidur. Mana boleh, ini bukan cerita-cerita sufi yang pelik-pelik. Manusia mesti kena tidur. Melainkan dia ada penyakit, apa nama dia? Insomnia, penyakit apa tu? Mungkin itulah baru kata tak tidur. Dia tidur. Tapi maksud dia apa? Dia tidur bukan baring. 2 tahun dia tak tidur baring. Bayangkan betapa dia torture diri dia untuk, sebab apa? Dia kata kalau dia tidur baring, dia akan sedap tidur. Mungkin dia sedap tidur sampai ke pagi esok pun boleh tenggelam. Rugi. Dia kata, so cara dia nak bagi tidur dia tak lama. Dia kata aku tidur atas meja. Lepas habis tulis tu, dah ngantuk. Manusia ni limited kudrat dia. Jadi bila mana dah sampai ke tahap, dah sangat ngantuk lah, terlalu ngantuk, dia akan tidur atas meja. Tidur atas meja berapa lama sangat kita boleh tidur kan? Dengan badan yang lenguh sakit. Allah, saya pun tak boleh imagine macam mana dia boleh buat macam tu.
Saya pun paling-paling kalau takut nak ngantuk pun, kita takut juga nak baring, nanti terlepas. Tapi alhamdulillah zaman sekarang ni ada alarm, jam loceng ni. Kalau zaman tu tak ada jam loceng, mungkin sebab tu lah juga antara ni risau. Jadi bila tidur atas meja tu, dia terbangun baru berapa jam je. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku dah tertidur lama. Ya Allah, menyesal dia tertidur lama. Padahal baru tidur berapa jam. Itu mungkin awal pagi. Kita anggarkan mungkin waktu Malaysia ni sekitar pukul 2 pagi lah. Dia bangun, dia akan pergi ambil uduk, dia akan qiyam, dia akan salat sampai ke subuh. Selepas subuh mula balik kelas. Macam itulah rutin dia. Hari-hari selama 6 tahun di Dimashq. Dan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, betapa ramai orang yang menghafal, berjuta-juta, mungkin berbilion-bilion orang daripada zaman dulu sampai sekarang hafal kitab Arba'in Nawawi. Dan insya-Allah kita juga akan hafal kitab Arba'in Nawawi dan kita akan belajar. Allah bagikan keberkatan Imam Nawawi. Why? Ulama sebut kami hanya boleh menyangka baik bahawa kerana keikhlasan yang ditunjukkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam dia menuntut ilmu, dalam dia menulis, kerana dia tak mengharapkan apa-apa pun selain daripada Allah Azza wa Jal. Yang mana dia tak harapkan populariti, dia tak mengharapkan jawatan. Pada zaman dia nak cuba lari daripada orang. Orang nak tanya dia soalan, dia akan lari. Dia cuba tak nak bagi diri dia naik. Al-Imam Nawawi nak kata dia jawatan, Imam Nawawi tak pegang any jawatan pun pada zaman dia. Paling-paling dia hanya pegang sebagai pengetua Madrasah Darul Hadith Al-Ashrafiyah. Yang mana ulama sepakat mengatakan bahawa pengetua Darul Hadith Al-Ashrafiyah yang paling warak dan paling zuhud sepanjang zaman ialah Al-Imam Nawawi. Dan pengetua Darul Hadith Al-Ashrafiyah yang paling alim sekali, ulama sebut Al-Hafidhul Mizzi. Jadi itu yang paling-paling apa yang dia pegang. Dia duduk bilik yang dia duduk daripada umur 18 tahun sampai dia umur 40 tahun lebih tu, sampai dia meninggal, dia duduk bilik yang sama. Yang tu juga. Nak kata dia makan makanan yang sedap, tak ada. Dia tak ada orang nak hidang line clear ke whatever, tak ada. Sampai kan buah-buahan di Dimashq adalah terkenal dengan buah-buahan yang Masya Allah. Sebab Dimashq ni satu tempat sebelum hancur sekarang ni. Kalau kita kenal Dimashq ni sebuah tempat yang cantik, menarik, penuh dengan taman-tanaman. Orang-orang yang daripada negara Arab sekitar pun nak bercuti musim panas pergi ke Dimashq. Cuaca dia nice, ada musim sejuk, ada musim yang panas. Buah-buahan ni ranum. Tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tak pernah jamah pun buah-buah tu. Kenapa? Hanya kerana syubhah yang dia rasa. Syubhah, bukan benda tu haram. Benda tu masih lagi diperselisihkan antara para ulama. Ada pun ulama kata benda ni haram, ada ulama yang mengatakan benda tu harus. Iaitu bila mana banyak kebun-kebun di Dimashq yang asalnya diwakafkan kepada anak yatim, kemudian dijual oleh penjaga dia dan seumpama. Sebagian ulama kata boleh, sebagian ulama kata tak boleh. Disebabkan dia nak menjaga diri daripada harta-harta yang syubhah macam tu, semua buah dia tak nak makan. Sebab apa? Dia takut bercampur bau. Sampai kat ulama menyebut bahawa kami bila mana tengok Al-Imam An-Nawawi, kami akan teringat akan zuhud dan waraknya para ulama salaf yang terdahulu, seperti Sufyan Ats-Tsauri yang meninggal tahun 161 Hijrah, seperti Abdullah bin Al-Mubarak yang meninggal tahun 181 Hijrah. Mereka ini adalah antara ulama yang terkenal dengan zuhud dan warak daripada kalangan salaf, dan akhirnya dia berulang kembali kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan Allah berkatkan Al-Imam An-Nawawi. Allah angkatkan martabat Al-Imam An-Nawawi sampaikan saya sendiri tak tahu daripada kalangan ulama daripada kurun keempat Hijrah sampai ke sekarang, mana-mana ulama yang kitab-kitab dia diterima pakai oleh semua lapisan, semua golongan daripada kalangan firak-firak Islamiyah, melainkan seperti kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di sebalik orang duk bergaduh, Imam Nawawi ni takwil sifat ke tak takwil sifat, yang ni masukkan geng Asy'ariyah, ini masukkan dalam geng salaf dan umpamanya, tetapi kedua-duanya merujuk kepada kitab Al-Imam Nawawi. Dan saya tak tahu juga selepas daripada kurun ke-5 Hijrah, seorang tokoh pun yang terselamat daripada kritikan-kritikan yang pedas-pedas ni, melainkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Seolah-olah Allah nak jaga dia, seolah-olah Allah nak angkat martabat dia, kerana kita boleh bersangka baik, kerana keikhlasan dia, kerana usaha yang ditunjukkan. Ikhlas ni something yang not everybody akan dapat, yang kita akan bicarakan sebentar lagi. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkenal sebagai seorang yang tegas dalam mencegah kemungkaran dan menyuruh ke arah yang ma'ruf. Sampaikan disebut Al-Imam Nawawi dia pernah menghantar surat kepada Sultan Zahir Baybars. Sultan Zahir Baybars pada zaman tu zaman perang. Dia antara sultan hebat pada zaman dinasti Mamluk yang boleh hambat
geng-geng barbarian ni ataupun Tatar. Geng-geng Tatar ni dia boleh, tentera Mongol ni dia boleh halau sampai ke sempadan Iran. Disambung pada selepas dia punya raja, sebelum dia Raja Qutuz, bila mana dia dapat kalahkan buat pertama kali tentera Mongolian yang datang pada tahun 658 Hijrah. Selepas itu Sultan Zahir Baibars pun take over pemerintahan, dan dia antaranya pada ketika perang tersebut dia ambil hasil-hasil kebun untuk diberi kepada tentera, which is Imam Nawawi tak setuju. Dan Imam Nawawi tulis surat kepada dia, kata benda ni adalah benda yang mungkar, benda ni tak wajar dilakukan. Dan Sultan Zahir Baibars marah. Mana raja yang tak marah kan? Jadi dimarah bila mana ada ulama yang berani tegur dia. Kemudian dia mula sebut tentang kebaikan dia. Okeylah, bukankah aku antara ulama yang aku sultan yang telah mempertahankan negara Islam? Bukankah kami telah menghalau tentera kufar? Bukankah? Tapi Imam Nawawi jawab, yes, tetapi itu tugas kamu. That's your job. Buat apa nak ungkit? Tugas kamu sebagai seorang sultan, itulah dia. Tetapi tugas kami sebagai seorang ilmuwan, kami perlu menasihati pemerintah kami bila mana kami melihat mereka melakukan kemungkaran. Dan few isu lagi yang mana kita boleh tengok isi kandungan surat Imam An-Nawawi yang dinukilkan oleh orang-orang yang mengarang biografi Imam An-Nawawi seperti As-Suyuti, seperti As-Sakhawi dan ramai lagi. Kita boleh tengok macam mana few kisah-kisah macam mana Imam An-Nawawi berutusan dengan sultan-sultan pada zaman dia. Dan disampaikan dia satu masa tempat dia dalam keadaan kering kontang. Jadi dia hantar surat pada dia punya raja meminta supaya dia mengarahkan rakyat dia supaya solat istisqa. Dan dia mengarahkan supaya keluar bersama-sama, menghentikan segala benda-benda yang mungkar dan suruh buat benda baik. Dan dia doa macam mana yang Nabi SAW sebut, Allahumma man syaqqa ala ummati fashquq alaih wa man rafiqa ala ummati farfuq bihi. Yang mana Nabi SAW kata, kalaulah apa-apa kamu dapati bagi seorang pemimpin itu melakukan kezaliman, doa yang paling-paling baik, kita doakan kebaikan. Tapi paling-paling pun apa yang Nabi SAW ajar, ya Allah, jika dia berlaku lembut, berlaku baik pada rakyat dia, maka kamu pun, ya Allah, kamu pun berlaku baiklah juga kepada mereka. Tapi kalau mereka berlaku keras, berlaku dan tak ada kelas kasihan ni semua, maka begitu juga ya Allah, perlakukan mereka sedemikian rupa. Itu ketegasan Imam Nawawi pada zaman dia, yang mana kita boleh tengok hampir similar dengan karakter Sultanul Ulama Al-Izzuddin Abdus Salam, seorang tokoh yang juga hebat dalam bab amr ma'ruf wan nahy anil munkar. Tetapi